Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersua kita dalam channel Jom Belajar bersama Cikgu S. Okey, kali ini Cikgu ingin berkongsi tip-tip untuk mendapat markah yang baik ataupun skor A dalam kertas fizik SPM. Okey, untuk episod kali ini iaitu episod 1, Cikgu hanya akan membincangkan soalan nombor 1 yang terdapat dalam fizik kertas 3. Seperti mana yang kita tahu, okey, kertas 3 fizik terdiri daripada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A terdapat dua soalan. Okey, kedua-dua wajib jawab. Bahagian B, pilih satu soalan daripada dua soalan. Okey, mari kita lihat apakah yang ada dalam soalan 1 ni. Okey, terdapat 6 kemahiran diuji untuk soalan pertama. Kemahiran itu adalah mengenal pasti 3 pemboleh ubah, mencatat bacaan alat pengukur, mengira data menggunakan formula, membina jadual, melukis graf, dan kemahiran ke-6 adalah menyatakan hubungan pemboleh ubah berdasarkan graf yang dilukis. Okay, kita lihat dahulu kemahiran yang pertama, iaitu mengenal pasti 3 pemboleh ubah. Okay, ini soalannya. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas, dan yang dimalakan. Okey, terdapat 3 cara bagaimana kita hendak mengenal pasti 3 pemboleh ubah ini, iaitu sama ada menggunakan ayat yang digunakan dalam perenggan pertama soalan. Maksudnya jawapan sudah ada dalam soalan. Okey, kaedah kedua daripada gambar rajah susunan radas, dan yang ketiga daripada rajah ruang jawapan mencatat keputusan eksperimen. Okey, contohnya. Okey, ini soalan SPM tahun 2014. Okey, seorang murid menyarankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara voltan V dengan arus elektrik I yang mengalir melalui satu wayar konsisten pada panjang yang ditetapkan. Okey, kita lihat di sini kita ada hubungan antara voltan V dengan arus elektrik I, panjang yang tetap untuk wayar konsisten. So, kita ada voltan, arus elektrik, dan kita ada panjang wayar konsisten. Maksudnya kita sudah ada 3 pemboleh ubah. Okey, sekarang dan tinggal nak pastikan yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas, dan yang mana satu pemboleh ubah yang dimalakan. Okey, untuk voltan dan arus elektrik, kita belum jelas sama ada ianya adalah MV ataupun RV. Okey, manakala untuk panjang wayar konsisten dalam soalan telah dinyatakan dengan jelas panjang yang ditetapkan. Okey, panjang yang ditetapkan ini membawa maksud panjang wayar konsisten itu adalah pemboleh ubah yang dimalakan. Okey, yang dimalakan. Okey, melalui gambar rajah susunan radas, okey, pelajar sepatutnya sudah mengetahui apakah fungsi-fungsi semua radas. Okey, contohnya sel kering ataupun bateri. Okey, oleh kerana eksperimen ini tidak menggunakan bekalan kuasa, dia menggunakan sel kering. Okey, sel kering dia berkenaan dengan daya gerak elektrik, okey, DGE. Okey, switch fungsinya hanya untuk menghidupkan dan mematikan litar. Okey, voltmeter mengukur voltan, wayar konsisten bahan yang kita uji, rheostat menetapkan arus, ammeter mengukur arus. Okey, daripada rajah ruang jawapan mencatat keputusan eksperimen, kita lihat setiap rajah yang disediakan ni I iaitu arus telah pun ditetapkan dengan bacaan yang berbeza-beza. Okey, telah pun ditetapkan. Maka manakala untuk V pula, yang itu pelajar kena baca daripada gambar rajah. V dia bergantung dengan nilai I. Okey, di sini kita dah pastilah bahawa MV itu
arus elektrik, manipulated variable. Manakala RV pula adalah voltan. Maka selesai untuk soalan yang pertama, 1A, salah 1A, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi ialah arus elektrik. Bergerak balas ialah voltan, dan pemboleh ubah yang dimalahkan adalah panjang wire constant. Okey, kena nyatakan dengan penuh sini ya, panjang wire constant. Kalau pelajar tulis panjang sahaja, okey, panjang sahaja, makanya salah. Okey, manakala ada calon ni dia tulis jawapan untuk arus elektrik, dia guna I sahaja. Okey, dan I ni terdapat pada perenggan pertama soalan tadi pun diterima sebab dinyatakan. Kalau tulis V sahaja pun diterima, okey, sebab dinyatakan. Okey. Berdasarkan rajah di halaman 4, tentukan ralat sifar X. Ini kemahiran menguji kita membaca instrumen. Okey. Okey, voltmeter yang digunakan mempunyai skala 0 hingga 3 volt. Okey, 0 hingga 3 volt. Kita lihat skala yang terdekat ini 0 hingga 1 volt. 0 hingga 1 volt ini dia mempunyai 10 senggatan terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 senggatan terkecil. Maka satu sengatan ini dia bersamaan dengan 1 volt per 10, iaitu 0.1 volt. Dan didapati jarum penunjuk ni pula menunjuk kepada sengatan pertama. Okey, maka bacaannya ialah 0.1 volt. Okey, maka kita punya ralat sifar adalah 0.1 volt. Okey. Kemudian catat bacaan VI dalam ruang yang disediakan. Okey, dalam soalan dinyatakan dalam ruang yang disediakan. Okey, mesti catat jawapan dalam ruang yang disediakan, iaitu 0.4, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6. Okey. Apa jadi jika pelajar tak catat dalam ruang jawapan ini dan mereka hanya mencatat dalam jadual untuk soalan yang seterusnya? Okey, daripada 2 markah, walaupun jawapan pelajar itu betul semua, pelajar ini hanya dapat 1 markah sahaja. Okey. Kalau semua bacaan dicatat dengan betul, 2 markah. Okey. Kalau 1 atau 2 salah, 1 markah. Tapi kalau 3 atau 4 atau 5 salah, 0 markah. Maksudnya maksimum hanya boleh buat 2 kesalahan, baru dapat 1 markah. Okey. Itu juga berkenaan dengan tempat perpuluhan. Okey. Untuk soalan ini, dia tak menguji kepekaan alat. Dia just uji bacaan daripada nilai yang dibaca oleh pelajar. Contohnya dalam rajah 3 ni, kalau pelajar tu tulis 1 volt sahaja, pun betul. Okay? pun betul. Hanya nilai, hanya nilai. Sebab bilangan tempat puluhan tu diuji dalam penjadualan data. Okey, begitu juga dengan soalan yang seterusnya, untuk mengira voltan diberi rumus, maka ini adalah kemahiran mengira data menggunakan formula. Juga dalam ruang jawapan, 0.3, 0.6, okey, 0.9, okey, 1.2, 1.5, okey, 1.5. Okey, untuk jawapan di sini, dia bergantung dengan jawapan calon bahagian
ralat sifar dan juga nilai VI. Okey, nilai VI. Jika ralat sifar dia salah and then dia punya VI pun salah, bila dia tolak menggunakan rumus yang diberi, okey, bila kita kira balik jawapan pelajar itu betul, maka kita follow through. Okey, jawapan pelajar, maka pelajar pun layak mendapat markah. So sama juga, kalau bacaan betul semua 2 markah. Okey, kalau 2 je salah atau 1 salah, 1 markah. Tapi kalau 3 salah, 4 salah, 5 salah, 0 markah. Okey. Sekarang kita pergi ke kemahiran menjadualkan data. Okey, membina jadual. Okey. Yang ini calon atau pelajar mesti melukis jadual. Okey, mesti melukis jadual. Okey, jadualkan. Mesti. Sekiranya tiada jadual, maksud cikgu letak ada garis-garis jadual, maka hilang markah di situ. Okey, mesti ada kotak-kotak jadual ni, mesti ada. Okey. Yang pertama, okey, ikut tajuk yang diberi pada soalan. I, VI, V. Tak perlu nak isi menggunakan perkataan yang penuh. Arus, votan I, votan sebenar. Tidak perlu. Just ikut apa yang dinyatakan dalam soalan. Maka ini tik yang pertama. Tik bukan markah pertama, tapi tik yang pertama. Okey, tik yang kedua adalah setiap kuantiti yang dicatat pada jadual ada dia punya unit yang betul. Untuk arus ampere, untuk votan I, volt, dan untuk votan sebenar V. Okey, sekiranya pelajar tak ingat apa unit untuk kuantiti tersebut, rujuk balik ruang jawapan untuk soalan yang sebelum ini. Ini tengok. I ampere, VI volt, V volt. Okey, tengok balik jawapan ataupun tengok balik halaman yang sebelum tu, memang ada jawapan. Okey, itu adalah tik yang kedua. Okey, tik yang kedua. Okey, tik yang ketiga pula, semua data seragam tempat perpuluhan. Seragam tempat perpuluhan. Katakan tadi pelajar itu yang dia tulis 1 tadi kan. Katakan jawapan pelajar itu sini ialah dia tulis 0, salah. Dia tulis 1 sahaja. Dia tak buat 1.0. Maka calon atau pelajar tersebut dia hilang tik yang ketiga, dia hilang. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, sekiranya pelajar itu atau calon tersebut dia tambah kosong di belakang. Okey, dia tambah kosong di belakang ni. Okey, tambah kosong belakang ni. Walaupun tempat perpuluhan dia tu seragam, okey, pelajar ini hilang tik yang ketiga. Sebab alat pengukur yang digunakan iaitu voltmeter, dia punya kepekaan tadi hanya 1 tempat perpuluhan, maka hilanglah tik yang ketiga. Kalau dapat 3 tik, baru dapat 2 markah. Okey. Kemahiran seterusnya adalah kemahiran melukis graf. Okey, kemahiran melukis graf. Okey. Tik yang pertama. Votan dan arus berada pada paksi yang betul. Votan paksi Y, arus paksi mendatar. Okey, itu paksi X. Okey, sekiranya pelajar dia buat paksi begini. Okey, paksi begini. Letak I sini, letak V sini. Okey, maka pelajar ini akan hilang tik yang pertama. Okey, dia hilang tik yang pertama. Okey. Tik yang kedua ialah unit V dan I adalah betul. Okey. Votan, volt, arus, ampere. Tik yang kedua. Okey, katakan pelajar tadi dia tulis jawapan tik yang pertama tadi I lawan V, tapi di sini dia nyatakan unit yang betul. I, ampere, V, volt. Okey. Pelajar ini
ataupun calon ini dia masih mendapat tik yang kedua, masih dapat. Okey, dia dapat tik yang kedua. Okey, tik yang ketiga, skala yang digunakan adalah seragam dan tidak ganjil. Contohnya begini. Okey, apa itu seragam? Seragam maksudnya daripada sifar ni, dia seragam je kebesaran dia tu, 0.1 tambah 0.1 0.2 tambah 0.1 0.3 tambah 0.1 0.4 tambah 0.1 0.5. Dia seragam. Untuk pasti X dan pasti Y mesti seragam dan tidak ganjil. Okey, contoh nyata seragam begini ya. Okey. Contohnya ini sifar. Okay, ini 5 6 7. Okey, di sini berlaku ketidakseragaman. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya, okey, cikgu cuma ambil contoh pasti X saja. Okey, contohnya di sini dia letak kosong sini, betul? 1, okey, 3, 4. Okey, di mana 2 dia hilang. 2 dia hilang, mungkin dia tersalah catat ke apakah. Ini pun dikira tidak seragam. Pelajar ini akan hilang tik yang ketiga. Okey, tik yang ketiga. Ganjil. Okey, ganjil. Ganjil maksudnya begini. Walaupun dari segi logik kita tengok ianya seragam, tapi pelajar ini menggunakan skala ganjil. Okey, skala ganjil. Okey, pelajar ini juga akan hilang tik yang ketiga. Okey, hilang tik yang ketiga. Okey, kita lihat pula tik yang seterusnya, iaitu tik yang keempat dan tik kelima. Tik keempat dan kelima ini digabung sekali. Okey, semua titik diplot dengan betul. Okey, semua titik, ada 5 titik. Okey, kelima-lima titik ni diplot dengan betul daripada jadual pelajar. Okey, daripada jadual pelajar diplot dengan betul, dapat tik keempat, tik kelima. Okey, jika ada satu titik diplot dengan salah, tik kelima hilang. Jika ada 2 titik diplot salah, tik kelima hilang. Okey, jika ada 3 titik diplot dengan salah, maka tik keempat dan kelima hilang. Bermaksud hanya boleh buat kesilapan 2 sahaja untuk dapat tik yang keempat. Okey, kemudian seterusnya melukis garis lurus terbaik. Okey, itu tik yang ke-6. Okey, garis lurus terbaik dilukis dengan betul menggunakan pembaris. Okey, menggunakan pembaris, sebab ini graf linear. Lukis hingga menyilang paksi Y. Yang ini penting untuk soalan perhubungan nanti. Lukis hingga menyilang paksi Y mesti. Dan tik yang ke-7, saiz graf adalah sekurang-kurangnya 10 cm darab 8 cm. Okey. 10 cm darab 8 cm maksudnya menegak ini 10 cm. Okey, mendatar ni 8 cm. Okey, 10 darab 8 cm. Dia tak boleh terbalik. Okey, tak boleh terbalik. Contohnya, okey, bawah ni 10, atas ni 8. Tak boleh. Tak boleh terbalik. Okey, dia mesti 10 darab 8 cm. Okey, markah-markahnya begini. Okey, jika ada 7 tik kesemuanya, 5 markah. Okey, kalau 1 tik 1 markah, 2 tik 2 markah, 3 dan 4 tik 3 markah, 5 dan 6 tik 4 markah. Okey, yang terakhir, berdasarkan graf di 1D, nyatakan hubungan V dan I. Okey, ini kemahiran menyatakan hubungan pemulik ubah berdasarkan graf. Okey, ini jawapan tadi. Dia melalui asalana sifar-sifar.
melalui asalan sifar. Maka jawapannya berkadar langsung. Okey, berkadar langsung. V berkadar langsung dengan I. Okey, sekiranya pelajar dia tak tulis pun V di hadapan ni, tak tulis pun I belakang ni, dia tu cuma berkadar langsung pun betul, sebab dah dinyata dalam soalan antara V dan I pun betul. Okey, sekiranya pelajar ni pula dia dapat graf begini, dia tak melalui asalan, jawapannya ialah bertambah secara linear. Okey, bertambah secara linear. Dan kalau dia menurun begini, okey, berkurang secara linear. Okey, berkurang secara linear. Okey, kita bincang balik berkenaan dengan pelajar yang melukis graf yang tergantung tadi. Okey, V I. Okey, begini, tidak menyentuh paksi Y ataupun tidak disambung sehingga ke asalan. Okey, tapi bila kita sambung dengan pembaris, didapati dia bersambung sebenarnya dengan asalan. Dan pelajar pula jawab soalan terakhir ni berkadar langsung. Berkadar langsung. Walaupun jawapan pelajar tersebut betul, tetapi tidak melukis garis lurus terbaik sehingga bersilang dengan paksi Y ataupun pada asalan ke. Okey, walaupun jawapan dia betul, tapi pelajar tersebut dia hilang markah di situ. Okey, maka cikgu nasihatkan dapat dia buat lukisan tu dengan pembaris, sambung sampai menyilang paksi Y ataupun pada asalan. Okay, tapi kebanyakannya graf-graf dalam fizik ini hampir semua graf dia menyentuh asalan. Okey, menyentuh asalan. Okey, itu saja yang cikgu nak share kali ini untuk kelas 3 soalan nombor 1. So untuk mengikuti episod 2 dan seterusnya, sila tekan butang subscribe. Okey, sekian, terima kasih.